Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah al aliyil azim. Amma ba'd. Saya hormati tuan pengacara majlis, yang saya hormati seluruh kepimpinan pejabat daerah Tanah Seberang Perai Utara, Saudara Muhammad dan seluruh kaki tangan, tuan-tuan, perempuan, sedang hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah. Dia pergi mana pun standard, tuan. Orang suka pergi duduk belakang dulu. Dia mana pun sopa. Sekolah ke. Kita kalau hantar anak sekolah, kita abang kan nak. Nanti bila nak masuk darjah 1, darjah 2 ni, duduk belakang-belakang tau, jangan duduk depan-depan. Kita beritahu gitu ke anak kita. Duduk belakang-belakang sikit lah. Kalau mengaji duduk belakang ni, dia boleh sikit. Duduk depan-depan ni, tawar tak boleh sangat. Kita tak suruh anak kita duduk depan bila mengaji. Tapi bila kita mengaji, kita duduk belakang. Itu contoh. Tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa. Dia memang sama standard mana pun siapa. Jadi saya pun akan buat satu undang-undang. Dalam ceramah saya akan bertanya kepada orang yang paling belakang sekali. Dia takut nak duduk depan pasal dia takut orang tanya dia. Kita ubah sikit standard tu. So kita akan tanya orang belakang sekali. Tu orang yang belakang-belakang tu siap-siap ni, saya akan tanya soalan. Baik, saya pun tak tahu, kadang-kadang kita gitu kan. Kalau pergi kuliah mesti nak duduk belakang-belakang. Apa pasal apa saya pun tak tahu. Baik, tuan-tuan, itu tanda akhir zaman, salah satu dia. Salah satu tanda akhir zaman. Tanda tama-tamanya tanda akhir zaman, tamanya tanda akhir usia dia. Oh, tak lambat pick up tu makanya. Tanda salih sebab baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulama bahagikan tanda-tanda akhir zaman ni, tuan-tuan, dia kepada 3 bahagian. Kita ni pentingnya kita menuntut ilmu akhir zaman ni, kita belajar dia bukan sekadar kita nak ambil tahu. Bahkan dia merupakan satu ilmu. Pentingnya ilmu tentang akhir zaman ni sampai ke tahap satu hari malaikat Jibril alaihissalam dia masuk dalam satu majlis. Tu duduk macam kita ni, Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhatul yaum. Ketika kami duduk dengan Nabi SAW pada satu hari, ittala alaina rajulun, tiba-tiba muncul di kalangan kami seorang lelaki. Syadidu bayadus siyab, sungguh putih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'r, sungguh hitam rambutnya. La yura alaihi asrus safar, tak ada pula tanda-tanda dia berjalan jauh. Wala ya'rifu minna ahad, nak kata orang dekat, tak ada pula di kalangan kami yang kenal dengan dia. Cerita ni tiba-tiba ada seorang muncul dalam majlis tu, siapa pun tak kenal dia. Pakai baju putih elok. Kalau pakai baju putih elok ni maksud dia, orang ni bukan orang jenis berjalan jauh. Sebab kalau kita kalau tuan-tuan biasa dengan negara Arab, kita pakai jubah putih tu, pergi kuliah pagi-pagi tu, pakai baju putih, balik saja baju tu jadi kuning-kuning. Jadi kekuningan pasal debu-debu pasir tu dia melekat dekat ni. Rambut ni jadi macam kerah jandawai tu. Sebab tu orang Arab dia suka tutup kepala. Bukan semata pasal panas, tapi pasal debu pasir tu dia akan melekat di rambut. Sebab tu orang Arab suka tutup, kadang dia ikat, dia apa semua. Tu dia antara tujuan dia, bukan semata sebab panas. Jadi kalau nak tengok dia ni dengan tu rambut sikat hitam elok, rambut baju putih. Ni kata ni bukan, ni maksudnya orang berjalan jauh. Tapi tak ada pula ni maksud orang dekat. Tapi tak ada pula orang dekat. Tak ada siapa pula kenal dengan dia. Ni pelik punya orang. Hatta jalasa ila Nabi SAW fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Duduk sehinggalah dia mai duduk depan Nabi, lutut bertemu dengan lutut.
Fa'asnada rukbatai Ustaz Syamad. Rukbatai. Kemudian meletakkan dua tapak tangan di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun paha dia. Ustaz Syamad. Kemudian dia tanya soalan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni itu malaikat Jibril alaihissalam, sebab di hujung Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dekat para sahabat, tanya dekat sana, atadru manisail, kamu tak kenal ada orang yang siapa yang tanya tadi ni? Kata Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasul yang mengetahui. Fa innahu Jibril, Nabi kata, itu adalah Jibril. Baik. Allahumma salli. Yang mai itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril jumpa Nabi SAW bukan sekali. Malaikat Jibril jumpa Nabi SAW banyak kali. Bahkan malaikat Jibril jumpa Nabi SAW dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, dalam real life. Macam mana bentuk malaikat Jibril yang asal. Malaikat Jibril ni tuan-tuan, besar dia dalam riwayat sebut. Nabi tengok malaikat Jibril 2 kali. Yang real punya 2 kali. Sekali waktu turun ayat ya ayyuhal muddathir. Nabi tengok di langit ni, tengok depan, tengok belakang, tengok kiri, tengok kanan. Penuh ruang di atas seluruh langit ini dengan malaikat Jibril. Maksud besar sungguh. Besarnya malaikat Jibril ni, tengok depan, tengok belakang, tengok penuh ruang langit ni dengan malaikat Jibril. Bukan banyak seorang ni. Besarlah maksud tu. Dalam sebuah riwayat cerita, bila Nabi SAW tengok malaikat Jibril yang macam tu punya besar. Malaikat Jibril ada 600 sayap. 300 sebelah kanan, 300 sebelah kiri. Yang Nabi nampak penuh ruang langit ni, hanya malaikat Jibril buka satu sayap ya daripada 600 sayap dia. Satu sayap dia saja penuh ruang langit ni. Kalau buka 600 sayap agak besar mana? Boleh faham tu? Bila kata lagu tu, ya besarnya penciptaan Allah malaikat Jibril. Malaikat kata, ada lagi besar daripada aku. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil besar mana? Malaikat Israfil ada 1200 sayap. Sekali ganda daripada malaikat Jibril. Itu pun besar tu. Kalau tengok sekali ganda tu nampak besar lah. Tapi subhanallah, kalau malaikat Jibril buka 600 sayap dia dah boleh berteduh di bawah satu sayap malaikat Israfil. Boleh faham tu? Kalau besar banyak sayap tu pun dah sekali ganda dah. Tapi malaikat Jibril buka 600 sayap dia duduk bawah satu sayap daripada 1200 sayap malaikat Israfil. Ada lagi malaikat lagi besar, malaikat pemikul arash. Ada 2400 sayap, sekali ganda lebih banyak daripada malaikat Israfil. Dan kalau malaikat Israfil buka 1200 sayap dia duduk di bawah satu sayap malaikat pemikul arash. Sebab tu nak buat bandingan arash dengan bumi, langit dan bumi ni, langit dan bumi dengan arash Allah tu, ambil sekeping besi ataupun cincin, lempak di atas padang pasir yang luas tu, Sahara tu, itulah bumi dan langit seluruhnya, dan padang Sahara itulah arash Allah. So padanlah pemikul arash tu besar tu. Faham tak? Tu malaikat Jibril alaihissalam. Nabi pernah tengok malaikat Jibril real life 2 kali. Satu waktu turun ya ayyuhal muddathir, satu lagi waktu Nabi naik Sidratul Muntaha sampai last Isra Mi'raj sampai atas Sidratul Muntaha. Sidrah tu masuk pokok, Muntaha tu masuk ending dah, lepas tu tak ada siapa boleh pergi dah. Tang tu Nabi SAW tengok malaikat Jibril berhenti, tang tu ada bihun. Tu Nabi SAW tak boleh naik dah. Malaikat Jibril tak boleh naik dah. Nabi SAW naik sendiri bertemu dengan Allah. Yang kedua, malaikat Jibril biasa jumpa Nabi SAW merupa jadi orang. Merupa jadi orang lain. Sebiasanya malaikat Jibril akan merupa jadi salah seorang daripada sahabat Nabi yang Nabi kenal. Tapi Nabi tahu kata itu malaikat Jibril AS.
Tahu tak? Para sahabat tengok, oh ni Nabi jumpa sahabat-sahabat sekian. Tapi itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Itu biasa. Tapi hari itu malaikat Jibril merupa dengan seorang yang siapa pun tak kenal. Dah lah siapa pun tak kenal. Tak ada nampak berjalan jauh pula. Tuan-tuan, kemudian Nabi SAW pergi duduk. Kemudian dia pergi duduk depan Nabi SAW, lutut bertemu dengan lutut. Letak dua tapak tangan atas paha. Tuan-tuan tahu pasal apa malaikat Jibril hari itu merupa jadi orang yang mereka tak pernah tengok. Tahu pasal apa? Pasal nak para sahabat semua bagi perhatian tentang apa yang mereka dua nak bincang. Kalaulah dia merupa jadi orang biasa, orang mungkin tak heran sangat. Rasulullah sembang siapa tu? Oh, sembangan haji sekian. Oh, okay. Tak apa. Tapi hari tu, malaikat Jibril nak semua orang bagi perhatian tentang apa yang nak dibincangkan oleh Nabi dengan lelaki tersebut. Tahu apa soalan dia tanya? Dia duduk depan Nabi, lutut bertemu dengan lutut. Ini dia panggil adab menuntut ilmu. Dalam hadis ni, ulama bahas, malaikat Jibril mai ajak kita adab menuntut ilmu. Nombor satu, lutut bertemu dengan lutut. Maksud, bila mengaji, duduk dekat dengan guru. Ini tak ada kaitan. Tak tahu dia mai pergi tu, bukan saja nak cerita. Makin jauh tuan-tuan daripada guru, makin kurang berkat. Makin jauh, makin kurang. Makin jauh, makin kurang. Makin jauh, makin kurang. Makin berkat. Itulah. Lagi jauh, lagi kurang berkat lah maksudnya. Lagi kurang manfaat. Yang keduanya, lebih tak payahlah sampai belaga lutut. Dia ni apa dekat bawah ni siapa? Weh, dua orang rupanya belaga lutut. Tak payahlah sampai terang tu. Maksud, duduk dekat dia, bila kita duduk dekat, kita mudah faham itu aja. Ustaz duduk cerita, duduk bercakap, kita mudah faham sikit. Sebab duduk dekat, tu nampak. Kemudian, Allahumma salli ala Muhammad, dia pakai pakaian putih, ataupun dia antara adab lah. Sikap rambut elok apa sebagainya. Soalan pertama dia tanya kat Nabi SAW. Dia tanya, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepada aku tentang Islam. Lalu Nabi SAW pun cerita 5 rukun Islam. Penting tak ni? Penting. 5 rukun Islam. Penting rukun Islam ni. Syarat paling asas nak masuk syurga, nak jauh dari neraka. Rukun Islam. Yang kedua, dia tanya, Nabi pun jawab 5 rukun Islam. Dia kata, sadaqta. Kamu benar. Orang-orang yang duk tengok-tengok ni semua heran. Dia ni mai tanya dekat Nabi. Nabi jawab. Kemudian dia perbetul pula. Dia kata, sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Sayyidina Umar, pelik kami dengan dia ni. Dia tanya, lepas tu dia pula membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian dia tanya yang kedua, akhbirni anil iman. Ceritakan kepada kami tentang iman. Penting tak rukun iman? Nabi SAW jawab, 6 rukun iman. Dia jawab lagi, sadaqta, kamu benar. Kemudian soalan ketiga, dia tanya, akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepada aku tentang ihsan. Lalu Nabi pun menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah seperti mana kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Ini dia panggil rukun ihsan. Ihsan ni syarat penerimaan amal. Rukun Islam, rukun iman, ihsan, syarat penerimaan amal. Penting tak penting? 3 soalan ni sangat penting. Tahu soalan keempat dia tanya apa? Rukun Islam, rukun iman, ihsan. Tahu soalan keempat dalam banyak-banyak soalan yang malaikat Jibril boleh tanya? Tahu dia tanya apa? Dia tanya, akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepada kami, ceritakan kepada aku tentang kiamat. Dalam banyak-banyak soalan, dia tanya tentang kiamat. Nabi kata, bal mas'ul bi'alim sa'il. Orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Nabi tak tahu bila nak kiamat. Jawapan Nabi. Nabi kata, Nabi gunakan perkataan yang sangat beradab. Orang yang tanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Lalu, dia ubah soalan dia. Dia kata, akhbirni an amaratiha. Kalau macam tu, ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda dia. Yang ni baru Nabi tahu jawapan. Nabi kata, antalidal amatu rabbataha. Kamu melihat nanti dekat-dekat dengan kiamat, ramai ibu melahirkan tuan-tuannya. Ibu melahirkan tuan. Macam mana ibu melahirkan tuan? 2 pendapat kata ulama. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad,
Banyaknya anak-anak derhaka di akhir zaman. Anak-anak dah tak kisah dah. Dia derhaka. Saya dulu, saya ingat waktu saya kecil-kecil, saya tak berani tidur sekali dengan mak. Bantai saya tak mau lebih bantai mak. Saya ingat dulu waktu kecil-kecil dulu. Takut jadi anak derhaka. Ni. Budak-budak lah ni bukan bantai atas kepala mak. Kaki dia atas kepala mak dia. Mak kan? Wah, dah sungguh tuan. Tuan-tuan tengok jauh-jauh. Tengok anak-anak kita ya. Tuan-tuan tengok anak-anak kita hormat kat kita macam, sama tak macam kita hormat kat mak ayah kita dulu ni. Lain tuan. Kita punya respect, kita punya jaga nak cakap takut. Anak-anak kita tengking ikut dan anak-anak kita lah ni cakap kita pun tak. Betul-betul tuan-tuan balik tuan-tuan. Kira balik berapa patah nak kita cakap kita ni. Tuan. Kita lu mak kita meninggal ke ayah kita meninggal tuan-tuan berbulan kita teriak. Ada yang sampai depres. Tuan, anak-anak kita lah ni balik asrama tuan-tuan, dia sanggup tidur rumah kawan dia apa tidur rumah kita. Tuan-tuan ajak pergi kawan anak-anak kita pergi makan. Ajak anak-anak kita pergi makan, duduk satu meja. Tuan-tuan saja malam ni tu ajak tuan-tuan pergi makan. Ajak malam ni ajak makan. Kemudian tuan-tuan bawa satu kertas. Sepanjang tuan-tuan duduk, tuan-tuan catat berapa kali dia cakap dengan kita. Dia ada yang ni. Dia duduk cakap yang ni lagi banyak dia cakap dengan kita. Tuan-tuan. Kemudian, dia perli kita pula tu. Dia duduk gelak. Dia kata, meluat aku malam ni. Mak ayah ajak makan pula. Rumah lagi best. Dia luahkan perasaan dia. Itulah anak-anak kita lah, tuan-tuan. Kita peluk dia, tuan-tuan. Peluk saja, saya duduk pergi peluk-peluk. Tambah ayah. Dia peluk ayah. Anak kita buat keras tu. Macam kena stroke. Ya. Dia tak reti nak peluk kita dulu ni tidur atas paha ayah ni. Kita tuan-tuan, tu anak-anak kita lah ni. Kita dijauhkan dengan suasana dulu. Mak-mak kita, tuan-tuan. Makan sekali. Kalau makan, ayah tak ada yang harap makan. Kita balik sekolah tu. Ayah kita pergi. Ayah kita bukan kerja hebat pun. Ayah kita kerja bendang, ayah kita kerja toreh getah. Tapi momen dengan keluarga tu sangat berharga. Tuan-tuan boleh tahu ayah kita suka tengok cerita apa kat TV? WWF. Dia ni. Kita jadi mangsa. Smackdown, ya ada zoom kita buat kepala. Kita duduk atas paha dia. Kita duduk je. Tu ayah kita. Tuan-tuan, kalau kita ni semua yang duduk depan ni lebih kurang best saya lah kot. Yang muda-muda pun tak apa nak ada yang 3 orang ya. Makin pupus nampak. Tuan-tuan salat cuma Ahmad. Ni, kita ni kalau orang tanya kita, makanan apa paling sedap dalam dunia, kita jawab apa? Makanan apa paling sedap dalam dunia? Mak kita punya masak. Saya tanya anak kita, dia apa masakan dia paling sedap dia masak? Paling sedap dia makan apa? Dia jawab, kita masak apa? Kita si kena. Korea dia jawab. Tuan-tuan. Tengok, pasal apa? Dia tak rasa ayak tangan kita. Kita dah lost connection dengan anak kita. Kita dah tak ada hubungan hati dengan anak kita, tak ada. Sebab tu tuan-tuan jangan terlalu mengharap bila kita tak ada nanti dia teriak macam mana kita teriak bila mak kita tak ada dulu. Tak ada. Kita memang tak ada connection dengan anak kita. Kan? Dia nak luah hati dia, nak cerita macam mana kita duk mengadu kat mak kita teriak-teriak lu ingat. Anak kita tak buat lagu tu. Anak kita buat tu. Pasal kita memang tak ada apa dengan dia. Kita tak ada apa. Kita ada pun okey. Kita tak ada pun dia okey. Tak ada. Tapi itulah anak kita. Sedih. Dia nak fikir. Kita buat macam mana suasana mengubah. Kehidupan ini mengubah. Sebab tu tak mustahil ada orang sanggup derhaka ke mak ayah dia. Pasal dia tak ada apa. Dia tak rasa apa. Dia naik suara dengan kita. Dia tak rasa apa. Dia tak ada. Bahasa kita orang kampung, orang kepala batas. Dia bagi apa? We are nobody. Kita tak ada apa dengan dia. Sebab tu tuan-tuan bila masuk cerita akhir zaman banyaknya anak derhaka. Ini satu benda yang normal, tak ada apa. Pasal manusia sudah hilang hubungan. Faham tak? Tapi nak buat macam mana? Kita hidup zaman ni. Rindu tuan, kita rindu anak-anak kita peluk kita tu cik-cik lah. Kita duduk saja saat dia main rabat belakang kita. Sekali dia main cium pipi kita. Anak kita, sekali dia tanya apa ni,
Ayah, ni apa ayah? Ni siput nak. Ni siput apa ayah? Siput babi. 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 Kita rindu tu soalan-soalan je. Nak tanya kita macam-macam, kau ni. Tuan tahu tak kita buat apa kat dia? Anak-anak kita dulu ingat waktu anak dia kecil, dia suka buat apa? Kalau pergi makan dia suka bagi apa? Tumpah ayak. Dia kan nak hampa tak ingat pasal aku tu. Serupa ya budak-budak. Tahu tak pasal apa anak-anak kita tumpahkan ayak? Dia nak attraction. Dia nak kita interact dengan dia. Dia nak kita main, dia nak kita cakap, dia nak kita. Sebab tu anak-anak kita kadang-kadang kita sembang orang, dia pegang muka kita, dia suruh tengok muka dia. Tidak. Dia sedang membina communication skill. Dia sedang membina interpersonal skill waktu dia sedang besar. Dia nak react muka dia macam mana, dia nak respons macam mana. Dia panggil interpersonal skill. Tuan-tuan tahu apa kita buat lah ni? Tahu apa kita buat? Anak kita panggil, kita bagi apa? Lepas tu kita buat apa? Kita buka tu kat dia, dia tengok yang tu, dia tak kacau kita dah. Tuan-tuan tahu apa sedang kita buat? Kita sedang memotong hubungan kita dengan anak kita. Kan? Semua orang buat yang tu lah ni. Dulu, waktu tak ada benda ni, saya lah ni umur dah 47 tahun ni. Baru sambut birthday beberapa hari lepas. Masih banyak tahu ucapan tuan-tuan. Tuan-tuan, anak-anak kita kecil-kecil. Dulu, anak kita buat perangai, wawi kat meja makan. Tahu kita buat apa? Kita pegang tangan dia, kita bawa keluar dia dekat luar. Kita bergilak makan. Tuan-tuan tahu tak? Waktu tu, dia berasa sangat happy. Pasal salah seorang daripada kita akan bagi perhatian kat dia. Faham tak? Tuan-tuan, kita lah ni, pegang anak kita, cuci muka dia pun tak. Ambil, pagi-pagi, nak keluar pergi kerja, tuan-tuan, hantar pergi, muka dengan tak basuh lagi, dengan apa sebagainya, tuan-tuan, hantar pergi dekat mengasuh dia. Tahu siapa yang suap dia makan mula-mula? Mengasuh dia. Kadang duduk lena, jaga, dia buka-buka mata, dia tengok siapa? Dia tak tengok kita, dia tengok mengasuh dia. Sekali nak balik, sekali pengasuh dia yang mandikan dia, pengasuh dia yang pegang kulit dia. Tuan-tuan tak belajar dengan doktor dulu pesan kat kita. Waktu kecil-kecil urut anak. Sebab ni, sentuhan tangan dengan kulit tu dia akan bagi kesan. Kesan psikologi pada anak tu. Dia attach dengan kita. Kita tak buat benda tu. Lepas tu kita harap dia nak doa kat kita. Kita sendiri duk create benda tu bagi anak-anak kita, jauh dengan kita. Dia panggil golden age. Golden age ni umur dia 3, 4, 5 tahun. Baca sikit, kita membaca sikit lah. Waktu umur 3, 4, 5 tahun ni tuan-tuan, waktu yang dia sedang bonding dengan orang yang rapat dengan dia. Dan bonding ni akan berterusan sampai dia besar. Waktu umur 1, 2, waktu ni memang dia akan attach dengan mak dia. Dia ada chemical bonding dia panggil. Mana kita ambil dia tak mau kat orang. Dia ada chemical bonding sebab dia melahirkan dia. Tapi start umur 3, 4, 5 ni dia akan bond, dia tahu bonding kan. Dia akan terikat dengan orang yang paling rapat dengan dia, yang menyentuh dia. Kita tak ada momen tu. Waktu umur 3, 4, 5 tahun, kita tak ada di sisi dia. Bukan kita yang suap makan kat mulut dia. Bukan kita yang mandikan dia. Bukan kita yang berbedak kat dia. Dia ingatlah waktu tu pergi sekolah tu. Nak masuk darjah 1. Siapa sikat rambut kita? Siapa? Mak kita. Ni yang best saya dulu, pakai seluar pendek pergi sekolah. Tidak ni? Dulu pakai seluar pendek pergi sekolah, baju masuk dalam. Tahu nak tarik bagi cekang baju tu, tarik kat mana? Tarik kat dalam. Mak seluk kat dalam tu, tarik kat dalam tu. Lepas tu buh beer cream. Melepat rambut atas kepala tu. Ni, berbedak sikit.
Pergi sekolah. Siapa buat? Mak kita buat. Kita ingat sampai hari ni. Darjah 1. Anak kita ingat tak? Anak kita ingat. Saya tak ingat. Kita tak buat. Tak ada. Umur-umur ni, umur yang dia nak sentuhan, dia nak kita pegang dia, dia nak kita ulik dia. Kita miss umur tu. Dia start umur dia 7 tahun, umur 8 tahun, dia dah hilang momen waktu golden age tu. Tuan-tuan jangan harap nak perbetul balik lepas tu, tak ada. Tak ada, dia tak boleh patah balik dah zaman tu. Tak boleh. Anak kita dah tak ada. Sedih tuan-tuan, sedih. Tapi buat macam mana? Kita duduk zaman dia. Cerita akhir zaman ni. Sebab tu Nabi sebut, antalil amatu rabbata, kamu akan tengok ramainya anak-anak yang jadi tuan kepada mak dia tu. Pasal benda ni lah. Kita duduk pada suasana dia. Kita tak boleh nak buat apa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak bagi handphone kat anak-anak kita, dia akan, orang akan kata kita kolot, kita tak ada. Sampai satu tahap kita terpaksa bagi handphone kat anak kita, walaupun kita tahu handphone tu akan merosakkan anak kita. Tuan-tuan, umur 10 tahun, budak umur 10 tahun, rogol budak umur 7 tahun, bukan setakat rogol, liwat lagi. 10 tahun. Kita 10 tahun ni, dulu muslimat duk main apa dulu ni? Main apa? Memang geng lelaki-lelaki ni kalau kita main Beyblade ni, Beyblade tak ada lah zaman tu. Main senapang bemban lah. Kan? Main caplong lah. Terjun sungai lah. Balik-balik dengan lintah besar kat bawah lah. Kita tuan tak tahu apa lagi. Rogol, liwat pula. Umur berapa tahun? 10 tahun. Pasal apa? Ni. Tahu rosak anak-anak kita dengan ni. Kita tak mau bagi. Akhirnya apa? Kita terpaksa bagi. Waktu mana? Waktu PDPR itu. Dan anak kita pegang ni sampai hari ni. Tuan-tuan, siapa di kalangan kita yang anda anak dia ada handphone, yang pergi check apa anak dia tengok? Majoriti anak-anak kita tengok video lucah. Majoriti anak-anak. Umur berapa tahun? 10 tahun. 9 tahun. Tuan-tuan tahu tak? Kajian dibuat. Anak perempuan lebih ramai tengok video lucah berbanding anak-anak lelaki-lelaki. Rosak. Tapi nak buat macam mana? Kita duduk zaman dia. La haula wala quwwata illa billah. Macam mana? Mai satu tahap, umur dah tua sikit. Anak-anak kita dah kerja kat Kuala Lumpur dah. Kalau anak-anak kita kerja kat Kuala Lumpur tu dah kerja dah. Kita ni kat pencen habis ha. Ada yang jadi tok siap masjid. Nah, muslimat duk tanam apa sayur belakang rumah lah, buah pokok bunga depan rumah. Gantung segala apa tu. Oh, relax. Tak. Anak dia duduk Kuala Lumpur. Satu hari mesyuarat dengan isteri dia. Anak kita dah 4 orang. Nak bayar nak bayar mengasuh. Seorang mau 800. Mahal kan? Sini berapa ni mengasuh? Apa semua belah sendiri. Mana tahu. Kalau seorang 500 dah lah. Kalau seorang 500, saya pun tak tahu. Saya tak ada. Kalau seorang 500, 4 orang dah 2,000. Ni lah. Tapi rasa bukan 500 dah. Lebih dah. Kan? Seorang 2,000. Tang tu habis gitu ya, duit tu. Tu tak kira lagi dia punya pamper bla. Mesyuarat kata apa? Lah ni abang, apa kata? Kita panggil mak ayah kita duduk ini ya. Kan? Duduk kampung pun bukan ada apa sangat. Kita panggil dia duduk sini. Kita pun telefon, mak, kami ni mesyuarat lah lelaki bini. Betul? Tu dah duduk ingat-ingat. Nanti saya ingat kami nak bela mak kat sini lah. Mak duduk sana pun bukan ada apa, sakit demam susah. Siapa nak pergi hantar pergi klinik apa-apa, nak pergi check apa semua. Dan ni duduk dengan kami senang sikit. Kami boleh tolong tengok-tengok mak apa-apa. Orang tua tu punya seronok lah. Faham tak? Ayah dia pergi masjid dia apa? Saya letak jawatan untuk siap masjid ni.
Pasal apa ni tu Haji ni? Dah anak saya kat Kuala Lumpur tu. Allah, nu panggil kami pergi duduk Kuala Lumpur sana tu. Syok lah. Dia tak tahu. Dia nak pergi sana lagi dia apa. Tuan-tuan, packing barang pergi duduk sana. Duduk sana hari mula. Mak ni kami nak pergi kerja nah. Ni anak saya ni, dia sekali waktu pukul apa sekali dia nak kena ni. Waktu minum dia kat sini, waktu susu ni kat sini. Tu susu dia kat situ. Tu apa semua. Apa ni, ayah kalau ayah tengok tu ada rumput-rumput belakang tu. Itulah. Tu sampah tu dia ni apa semua. Tu baju-baju tu kalau apa. Tuan-tuan, hari mula je tak ada surat lantikan pun. Ni, tak ada offer letter pun, tak ada apa pun tuan sekalian. Hari pertama dah start kerja dah. Tuan-tuan, kita ni ada time masuk umur sikit. Tuan-tuan, dia ada time rehat. Dia kena rehat. Sebab tu mak ayah kita tuan tengok saya pukul 12 dia tidur. Tengok ni. 12 dia tidur. Lepas tu sekali masuk tidur awal pukul 9.30, pukul 10 lena dah. Nah, esok sebab dia payah nak lena. Sekali dia terjaga. Lepas tu sekali dia nak kena bangkit awal pula. Kalau dia terjaga pukul 3, 4 pagi tu pakai tak lena dah. Pasal tu cara hidup orang tua-tua. Sebab tu Allah tak bagi dah orang tua-tua ada anak kecil. Pasal bebanan kepada anak kecil ni hanya kepada orang muda aja yang sesuai. Akhirnya dia terpaksa jaga, dia tak boleh nak tidur. Dia duduk fikir budak ni, sakit kencing, sakit demam apa sebagainya. Akhirnya dia sendiri sakit. Dan siapa bagi dia sakit? Anak-anak dia bagi dia sakit. Kalau hantar pergi pengasuh kena bayar sampai paling kurang RM500 sebulan. Seorang anak. Kita bagi dia jaga 4 orang anak kita. Sekupang pun tak bayar. Kalau suruh orang kerja tak bayar upah tu dia panggil apa? Hamba lah. Faham ni? Tapi bila kita kata lagu ni, dia berkata kita balik. Dia kata, Ustaz tak faham. Ustaz tak faham situasi. Ustaz tak tahu. Tak kenal kat Ustaz, tak apalah. Justify lah lagu mana pun tuan-tuan. Justify lagu mana. Kita sedang memperhambakan ibu dan ayah kita. Itu akhir zaman. Ya. Dia pun redha. Ya tak apalah Ustaz, saya pun redha duduk kampung. Tak apalah, kamu redha diperhambakan. Ni. Kita dulu lagu mana susah pun keluarga tu. Lagu mana pun susah keluarga tu, nak harap mak kerja ada. Kalau kot kampung dulu, kalau ada orang perempuan kerja ni pelik. Kerja mana? Kerja kilang kat Perel. Ui, pelik je. Pelik. Waktu tu. Waktu ramai tu, buat daripada Indonesia, ramai kerja dulu kat kilang dulu. Semua orang Indonesia aja kerja perempuan. Orang lelaki-lelaki kampung, kalau perempuan keluar kerja ni pelik. Miskin lagu mana pun, makan nasi dengan garam aja. Mak tak kelah. Anak aku belah. Anak aku belah. Sebab tu kita punya bonding dengan mak kita sangat kuat. Tapi tak payahlah tuan-tuan nak buat macam mana. Zaman macam tu. Zaman bergerak. Betul Nabi SAW kata apa? Antalidal amatu rabbataha. Kamu akan melihat seorang ibu melahirkan tuan-tuannya. Kemudian, kamu melihat orang yang miskin, tidak berkasut, tidak berpakaian, pengembala kambing berlumba-lumba membangunkan bangunan-bangunan yang tinggi. Tu, bangunan yang tinggi. Ini kita tengoklah. Dubai tahun 1992, dia hanya tahun 1990-an, dia hanya ada lebih kurang 10 bangunan yang tidak melebihi 12 tingkat. Dan tuan-tuan sampai kat Dubai, tuan-tuan tengok dia ada sejarah Dubai. Ada 10 lebih bangunan je dekat tengah-tengah Dubai tu. Paling tinggi pun 12 tingkat je. Tiba jumpa minyak, dia pun ada bangunan paling tinggi dalam dunia. Hampir 1 kilometer ke atas. Dan tak cukup dengan tu. Saudi pun nak buat juga dekat Jeddah. Dekat apa? Dekat apa nama dia punya tu? Riyadh. Dia nak buat lagi tinggi daripada tu. Yang ada lubang kat tengah-tengah tu. Tuan-tuan. Pekat dua fight. Bahkan Nabi SAW sebut. Nabi kata dalam sebuah riwayat, ada satu bangunan yang akan tinggi mencecah gunung dekat dengan Kaabah. Para sahabat ni macam mesti pelik. Dia ada dah bangunan 2 tingkat. Zaman Nabi ada dah rumah-rumah yang 2 tingkat. Jangan kata rumah dia bangunan dia buat 2 tingkat. Dah ada dah.
Bahkan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari ni? Orang belakang sekali? Dah abang nak tanya orang belakang sekali. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari ni? Sahabat Nabi yang Nabi mula-mula duduk di rumah dia waktu hijrah tu. Yang unta Nabi pilih duduk rumah tu. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari pun 2 tingkat. Nabi nak duduk di bawah. Dia kata duduk di atas. Rasulullah takkan Rasulullah duduk di bawah, saya nak duduk atas. Tak boleh, kata bagi saya duduk di bawah. Rasulullah kata, tak payah Rasulullah duduk atas lah, saya duduk di bawah. Macam mana saya nak berjalan di atas, Rasulullah duduk bawah? Dia kata senang sekali orang nak main ziarah, nak jumpa orang. Nabi guna alasan tu, terpaksalah dia. Tapi duduk beberapa hari Nabi duduk itu, muka ni, mata ni sampai jengkung. Pasal apa Rasulullah? Pasal apa ni sampai jadi gini ni? Suami saya ni, kata Ummu Ayyub. Suami saya ni Rasulullah tak berani nak tidur, takut tidur tu bertentang dengan tubuh Nabi SAW kat bawah. Lepas itu, berjalan Rasulullah, berjalan kot dinding. Jalan kot dinding, takut sekali dia duduk melangkah betul-betul ke bawah kepala Rasulullah SAW. Nak cerita rumah Abu Ayyub sendiri pun 2 tingkat. Tapi takat 2 tingkat je. Tuan-tuan, bila Nabi ceritakan ada satu bangunan yang tinggi, mencecah gunung, dekat dengan Kaabah, para sahabat ni macam heran. Macam mana? Waktu tu kata Nabi, bayangan as-sa'ah ini mula menutup Kaabah. Bayangan as-sa'ah mula menutup Kaabah. As-sa'ah ni kata ganti kepada kiamat. As-sa'ah ni maksud jam. Kalau kita direct translate perkataan as-sa'ah ni maksud jam, waktu. Tapi dalam hadis-hadis berkaitan dengan akhir zaman, Nabi menggunakan perkataan as-sa'ah. Ini maksud kiamat. Maka bayangan kiamat itu menutup Kaabah. Maksud dah terlalu hampir. Dan yang paling real sekali tuan-tuan, ialah as-sa'ah ni maksud jam. Dan bangunan yang paling tinggi kat situ pun bendera jam. Nak cerita betapa realnya perkataan-perkataan Nabi SAW tentang kiamat ni. Maka di hujung hadis tadi yang malaikat Jibril mai tu, hujung tu Nabi kata apa? Nabi kata apa? Atadru manis sa'il, kamu kenal tak siapa yang bertanya tadi ni? Dia pun jawab, Allah wa Rasulullah alam, Allah Rasul dan saja mengetahui. Fa innahu Jibril, itu adalah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu agama kamu. So pentingnya 4 soalan tadi ni, Islam, iman, ihsan dan ilmu tentang kiamat ni, sampai Nabi sebut agama kamu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita dipilih oleh Allah untuk duduk di akhir zaman ni, pentingnya kita untuk menuntut ilmu ni, sebab apa yang berlaku di akhir zaman merupakan fitnah yang sangat dahsyat. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail mudlim. Bersegeralah kamu melakukan amal soleh sebelum datang fitnah seperti malam yang gelap. Fitnah di akhir zaman ni macam malam, bukan takat malam, gelap pula. Nak cerita kita duduk dalam zaman fitnah ni, sampai ke tahap kita sendiri tak tahu kita duduk dalam fitnah. Baik tuan-tuan. Jadi ada 3 bahagian akhir zaman yang akan kita lalui. Yang pertama ulama sebut ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, peristiwa yang telah pun berlaku dan telah pun berakhir. Nombor 1, diutuskan Nabi SAW itu tanda kiamat. Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain wa yushiru bi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi isba'ihi fayamudduhuma. Jarak diutuskan aku dengan kiamat ni macam 2 jari. Nabi letak 2 jari tu. Maka baginda memberikan isyarat dengan kedua jarinya, lalu baginda merenggangkannya. Nah, habaq diutuskan Nabi SAW dengan kiamat ni, tak ada apa-apa yang duduk in between. Dan yang kedua dekat. Dekat. Itu pertama. Yang kedua,
Kata Nabi SAW, ada 6 perkara yang akan berlakunya, yang akan menjelang. Ada 6 perkara menjelang berlakunya kiamat. Ialah, yang salah satunya ialah kematian Nabi SAW. Kewafatan Nabi SAW itu sendiri merupakan tanda kiamat yang telah berlaku. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Iqrabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Surah Al-Qamar ayat pertama. Ketika hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Bulan pernah terbelah ni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu cerita, "Ra'aitul qamar munsyaqqa bi syiqqataini marrataini bi Makkah qabla makhraj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiqqatu ala Abi Qubais wa syiqqatun ala Suwaida. Faqala suhirul qamar fa nazalat iqrabatis sa'ata wa insyaqqal qamar." Aku melihat bulan terbelah menjadi 2 bahagian sebanyak 2 kali. Peristiwa ini berlaku di Mekah sebelum hijrahnya Nabi SAW. Satu potongan duduk atas gunung Abu Qubais, satu lagi duduk atas golongan atas Suwaida. Dan mereka berkata, Tuhan, bulan telah disihir. Maka turunlah firman Allah surah Al-Qamar ayat pertama tadi, telah datang kiamat, dekat dengan kiamat, bulan telah terbelah 2. Ini benda-benda yang telah berlaku. Lagi penaklukan Baitul Maqdis pernah berlaku pada zaman Amirul Mukminin Umar Al-Khattab pada tahun 16 Hijrah. Kali kedua berlaku pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 583 Hijrah. Kemudian api keluar daripada Hijaz yang menerangi leher unta-unta di Basrah pernah berlaku. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, api itu pernah berlaku pada tahun 654 Hijrah. Muncul begitu besar di sebelah timur Madinah. Api membara selama 1 bulan. Dengan api tersebut, seorang pengembara unta boleh berjalan pada malam hari daripada Madinah ke desa Taimak yang jaraknya 420 batu daripada utara Madinah. Dan banyak lagi lah yang pernah berlaku. Yang kedua, peristiwa yang sudah terjadi dan mungkin akan berulang lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, yusbihur rajul mu'minan wa yumshi kafiran, atau yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Nabi SAW, ada orang di akhir zaman keluar pada waktu pagi dalam keadaan dia beriman, petang dia kafir. Belah petang dia beriman, pagi esok dia kafir. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala Muhammad. Orang lah ni dah tak kisah duk sambut urusan agama orang lain. Kita dulu waktu kecil-kecil pakai topi cepiau pun tak boleh. Tahu topi cepiau? Topi sudu. Oi, orang marah, orang tua-tua marah sungguh lah. Kita pakai topi sudu tu, dia kata apa? Komunis. Komunis tu. Oh, dia cukup pantang benda yang berkait dengan penjajah. Sebab tu tak bagi pakai bow, tak bagi pakai tie, tak boleh. Oh, dia cukup pantang. Tak pasal apa? Pasal menyerupai orang lain dulu. Lah ni tuan-tuan, mai tahun apa ni, sambutan Christmas, dia jadi Santa Claus. Dia Santa Claus. Yang perempuan jadi Santa Rina. Mai pula Deepavali, dia lah jadi Kajol. Tak tahulah saya nak sebut apa. Sampai saya tengok satu video ni, tahu buat siapa nama? Dr. Mala. Dia dah celoteh Dr. Mala tu, saya tengok video dia. Saya suka agak tengok. Bagus, dia informatif. Saya suka tengok macam-macam tu. Dia kata ramai orang-orang Melayu sekarang ni, kawan-kawan dia orang Melayu, suka buat kenduri kahwin bertemakan Bollywood. Tema Bollywood. Dia kata nak pakai baju sari ke, nak pakai apa ke, nak menari. Dia pun boleh buat menari macam cerita Bollywood tu. Dia kata buat pi lah, mana tak apa yang tu pasal budaya. Tapi satu je, jangan bubuh tandai kat diri tu. Yang tu agama. Yang buat ni tak boleh. Dia ada berapa jenis, dia pun cerita lah. Dia warna jenis lah, apa jenis titik kutu lah, warna hitam lah, warna-warni lah apa. Kemudian dia ada satu yang bentuk U macam tu. Dia ada yang tu dia mazhab lain. Lepas
Lepas tu dia ada tarik 3 tu Mah Zalim pula. Tapi itu. Tapi yang tu agama. Tak pernah kita duk ingat dululah orang Melayu pergi duk sambut agama orang lain. Tak pernah kita duk dengar dulu. Selalu kita duk kayuh basikal pergi sekolah, tuan. Dekat kampung saya tu ada satu je. Dalam kampung tu ada seorang tu je ada orang Cina duduk kat dalam tu. Lepas tu dia ada apa dah? Dia ada tokong duduk depan tepi jalan tu. Nak masuk ke rumah dia, ada satu tokong tepi jalan tu. Ada buah limau. Kami duduk kayuh basikal tengah-tengah hari hangat. Dia nampak buah limau tu macam sedap. Ayah kata, nampak buah limau lah weh. Dia kata, jom. Dia kata, jangan piu sekejap lagi dia pakai. Dia kata, tak apa, jom. Dia pederas buah limau tu. Esok kami lalu ni, nak ambil buah limau, tak ada buah limau plastik je tinggal. Tuan-tuan, tapi nak pergi sambut sekali, tak, kita tak pernah buat. Tapi orang lain ni, tuan-tuan, agama orang, lagi dia kalut nak sambut. Allah sebut, lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama kamu. Tengok ni. Agama aku. Kita lah ni, agama aku. Agama kamu, aku nak jual sekali. Dia sibuk sungguh. Itu dia duk pesan. Bon odori tu. Jangan duk pi. Ramai tutup guru kita, ulama' duk pesannya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak mau dengar perkataan alim ulama' berkait dengan agama, tuan nak dengar siapa? Kalau kita rosak, tuan-tuan, biar hantar kat siapa? Hantar kat chef. Hantar kat pomen lah, pementau lah. Kau pergi restoran, kita rosak, kau pergi restoran. Siapa chef ni, tukang masak? Ni kereta saya ni, bunyi kluk-klak. Kita hang nampak tak ni senduk ni? Aku kelak kepala hang lagi free. Dia kata, cerdiklah sikit, bawa lah pergi dengan ni. Kita rosak, bawa pergi pomen. Kita nak tanya pasal makanan, kita pergi tanya dekat tukang masak. Tapi pasal apa tak agama, kita pergi tanya artis. Pergi tanya influencer. Artis jawab fatwa dia. Ustaz, saya tak pernah setuju sangat dengan Pak Ustaz ni. Pasal apa? Pasal artis itu sebut dalam benda dia kata lain. Tak pening kepala kita. Tuan-tuan, saya Muhammad. Ulama pesan jangan, sebab itu ada kaitan dengan agama. Nabi sebut man tashabbi qaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kelompok, maka dia termasuk dalam kelompok tersebut. Tuan-tuan tahu tak ni? Saya Muhammad. Nabi sikat rambut dia elok macam kita duk sikat lah ni. Nabi rambut sikat elok. Tuan-tuan tahu tak sebelumnya Nabi tak sikat rambut? Nabi lepas rambut dia pergi ke depan. Pasal apa? Pasal orang musyrikin sikat rambut. Nabi tak mau sikat rambut pasal takut sama macam orang musyrikin. Ini kih rambutnya. Sampai Allah perintah Nabi untuk sikat rambut, baru Nabi SAW sikat rambut. Seorang lelaki pergi jumpa Nabi SAW, dua orang lelaki pergi jumpa Nabi SAW. Dia simpan misai, tak ada janggut. Nabi kata apa? Kamu orang Islam simpan janggut, buang misai. Nipiskan misai, buang janggut. Jangan serupa macam orang orang ahlul kitab. Mereka simpan misai, buang janggut. Tang misai dengan janggut pun Nabi SAW tak mau sama orang. Kita pi raya sekali. Dalam duk pesan, jangan bon odori ni dia agama, urusan agama orang Buddha, Japanese Buddha. Itu kepercayaan dia apa? Dalam duk pesan 30,000 orang pi. Tak puas hati tang tu, buat pula dekat Pulau Pinang ni tuan-tuan sekalian. Berapa ribu pula orang pi, orang Melayu pi. Lagi pakai tudung, lagi dia pernah ambil video, ambil gambar nak tunjuk, tengok kebersamaan. No, tak boleh. Sebab tu di akhir zaman akan berlaku waktu-waktu yang Allah akan bezakan orang kafir dengan orang Islam. Sampai dia pun tak tahu. Waktu Dabatul Ard tu mai chop dari orang. Dia chop dari orang lah. Orang ni jadi hitam, maksudnya orang kafir. Jadi orang putih, maksudnya dia ni orang Islam. Sampai lepas benda tu orang tak panggil nama dah. Dia tak panggil nama, dia panggil, wahai mukmin, kamu nak beli apa? Wahai kafir, kamu beli apa? Sebab dah tanda dah memang clear dah. Yang hitam ni orang kafir, yang putih ni orang mukmin. Bila waktu muncul Dabatul Ard. Dabatul Ard ni binatang melata tu, dia akan muncul serentak tiga perkara jadi sekali. Tiga perkara ni akan jadi serentak, hampir serentak. Nombor satu, naik matahari sebelah barat. Tulu' asyamsi min maghribah. Yang kedua, dia mai dukhan, asap. Tuan-tuan, baru ni saya baca satu artikel. Allahumma salli ala Muhammad. Sana saya tengok. Mana dia? Saya terbaca satu artikel
tentang mana dia? Pada 24 Januari, birthday saya. Pada 24 Januari tahun 2023, Earth core has stopped and may be reversing direction, study says. The surprising finding might solve long-standing mysteries about climate and geological phenomena. Dalam berita ni sebut kajian dibuat dan mereka mendapati bahawa teras bumi telah berhenti pergerakan dia dan mungkin akan menyebabkan reverse direction. Suatu yang bergerak macam ni, yang ni dia bergerak, yang ni pun dia bergerak, dia ikut. Tiba-tiba yang ni stop. Bila sesuatu yang tuan-tuan kacau, tiba-tiba tuan-tuan stop, apa akan jadi? Ayak tu dia akan terpusing dan terreverse lah. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, dan mereka dapati bahawa core tu suddenly stop dan impact dia akan berlaku reverse. Allahumma salli Muhammad. Nabi sebut tentang tulu asyamsi min maghribih, naik matahari sebelah barat. Bumi bergerak, bila dia satu hari dia reverse, so matahari yang naik belah sini kita akan nampak naik belah sini sebab dia turn. Tuan-tuan, waktu tu akan berlaku satu, matahari naik sebelah barat. Yang kedua akan berlaku dukhan. Dukhan ni asap yang akan menyelimuti seluruh bumi ni dalam tempoh 40 hari. Dan kita akan duduk dalam kabut yang sangat tebal. Kita akan rasa sangat terseksa. Boleh jadi tak dia subsequence daripada reverse-nya bumi itu, turn-nya bumi itu, kemudian berlaku macam-macam kepada bumi ini yang menyebabkan. Boleh faham tak ni maksud saya? Sebab dia berlaku dalam tempoh yang hampir sama dalam riwayat tersebut. So, yang pertama. Yang ketiganya, dabah akan muncul. Binatang melata ni juga akan muncul. So, daripada dia akan cop manusia. So, kita akan nampak tu, clearly akan nampak orang Islam, orang kafir. Bahkan ada seorang tu, dia takut, dia nampak dabah tu, binatang melata tu, berkaki 4, berbulu tu semua, dia muncul, dia ketakutan, dia lari. Bila dia lari, dia tengok dabah tu, pergi jumpa orang tu, dia cop orang tu. Orang ni jadi putih. Dia kata, oh rupa-rupanya, orang ni, binatang ni bukan nak makan orang pun, nak mengapa-apa ke orang. Tak apa, dia pun tahu dia buat apa orang ni, dia semayang. Dia angkat takbir, Allahu Akbar, dia semayang. Binatang tu mai tepi dia, kata kat dia, baru hari ni nak semayang. Kemudian cop orang tu, dan orang tu berubah jadi hitam. Kalau dia berubah jadi hitam, maksud dia kafir, dia bukan orang fasik. Sebab waktu tu yang membezakan dia antara hanya dua je, orang kafir dengan orang Islam ya. Dan yang paling kita terfikir, pasal apa dia semayang? Kalau dia beriman dengan agama Buddha, dia beriman dengan berhala dia tu, mesti dia akan pergi sembah berhala dia, bertemu dia buat sesuatu ritual yang relate pada agama dia. Sebab dia, betul tak tuan? Takkan dia nak pergi buat untuk agama Islam pula. Tuan faham maksud saya ni? Tapi dia semayang. Maksudnya, boleh jadi dia masih menganggap kata dia Islam, sedangkan dia sudah tidak Islam lagi. Antara perkara yang boleh menggugurkan akidah ialah apabila kita melakukan perkara yang berkaitan dengan agama orang lain. Tuan-tuan pergi pakai baju macam Sami, ataupun tuan-tuan pergi masuk dekat berhala, tuan-tuan buat ritual-ritual yang berkaitan dengan penyembahan terhadap berhala tersebut. Ini perkara-perkara yang boleh menggugurkan akidah. Akidah ni tuan-tuan, dia boleh gugur dengan 3 benda. Yang pertama, i'tiqad. Memang dalam hati dia, oh ada agama sama aja macam Islam ni, ada agama-agama lain pun lebih hebat juga macam Islam ni. Oh aku tak apa nak yakinlah agama Islam ni, agama Kristian lebih. Waktu kita ni, kalau kita tak mampu nak deal, jangan bincang. Kalau iman kita tak kuat, jangan baca kitab orang. Faham ni? Kalau akidah kita tak kukuh, kita jangan duk pergi bincang tentang agama orang lain. Saya pernah driving dengan seorang orang Kristian. Dia ni pious lah, dia ni sangat ni lah jenis dia bahasa apa? Church people, tahu church people. Macam kita ni geng 10 masjid lah. Church people ni, depa ni orang kira hari Ahad depa pergi church lah.
Dia bawa anak-anak semua picture. Dia ulang kereta dengan saya pergi Kuala Lumpur. Dia kata, Jafri. Dia kata, do you believe in Adam? Saya kata, yes, of course. Adam is one of the prophets, saya sebut. Ni communication ni berlaku dalam bahasa Inggeris lah. Kemudian dia kata, dia pun dia explain lah pasal, saya pun nak cerita lah pasal Nabi Adam. Lepas tu dia pilih pasal Nabi-Nabi yang lain. Nabi Adam, Nabi Abraham lah, Moses lah, Noah lah, semua-semualah. Para Nabi. Dia saya cerita semua. Dia kata, samalah. Dia macam excited tak? Sama cerita dia sama. Memang semua cerita tu sama lebih kurang kan? Sampai part mana tuan-tuan? Sampai part Nabi Isa. Do you believe in Jesus, Jafri? Of course, I believe in Jesus. I love Jesus. Dia kata, dia pelik. Dia kata. Lepas tu, dia kata, do you believe in, dia kata, yes, Jesus is the prophet. Dia kata, no, dia start konflik. Dia tak beli, kepercayaan dia bukan, Jesus itu bukan sekadar Nabi. Faham tak ni? Tak dekat situ kita farak dengan dia, kita berpisah dalam tu. Kemudian ceritalah pasal dia crucified. Saya explain lah. Kata Nabi Isa tak mati. Dia kata, tak, Nabi Isa dah mati. Tak, Nabi Isa tak mati. Lepas tu saya cerita pasal Nabi Muhammad, dia tak diterima dah. Last, bila dia tak boleh berhujah, dia kata apa kat saya? Dia kata, Jafri, you don't have to worry, Jafri. You don't have to worry whatever you believe. You can believe Islam. Dia kata, you can believe Islam. No problem. But at the end of the day, nanti at the judgment day, the Jesus will come. And Jesus will forgive all of us and we go to the heaven. Dia kata, hang boleh percaya apa hang nak percaya. Okey, tak ada masalah apa, hang Islam. Tapi nanti Jesus akan main, waktu hari kiamat nanti, Jesus akan ampunkan kita semua. Dan kita semua akan masuk syurga sama-sama. Tuan-tuan dengar lagu mana? Kalau dengar kat anak-anak kita, end up dia boleh kata apa? Tak apalah, aku dalam Islam pun tak apalah. Kalau tak betul pun nanti, kalau Kristen tu betul, nanti aku masuk. Faham tuan-tuan? Rosak akidah. Ya, amin. Sebab tu kalau tuan-tuan, jangan duk bincang apa-apa macam ni. Tuan tengok tak cerita 2012? Tuan tengok cerita Allah Musaimat Armageddon. Tahu Armageddon? Dia tak tengok TV ni susah juga nak cerita macam mana. Bruce Willis ni atas tuan-tuan, jangan main. Bila komet tu dah nak main langgak dunia tu, Bruce Willis ni atas tuan-tuan. Tebuk lu, letak dia ke dalam tu. Dia korbankan diri dia. Faham ni? I will stay awake. Lagu tu kan? Semua tuan-tuan. Berapa banyak kali dah meteor nak kena kat dunia kita terselamat daripada kiamat ni tuan-tuan. 2012 cerita ni mencairlah, kemudian bumi dah jadi imbalance lah apa sebab daripada macam-macam. End up-nya tuan-tuan buat apa? Buat satu kapal. Semua orang boleh masuk kat dalam tu. Berapa orang? Orang ni terselamat tuan-tuan. Kiamat tu berlaku tapi ada orang terselamat. Yang nak jadi kiamat pun tak jadi kiamat hari tu ni. Waktu cerita apa? Cerita Armageddon. End of the day, kiamat pun akhirnya ada orang selamat. Tuan-tuan, kita tengok macam tak ada apa. Kita tengok macam, alah ni movie je, bukan ada apa pun. Indirectly apa dia buat? Dia menyuntik dalam hati kita jarum-jarum halus. Nak beritahu, kalau berlaku kiamat, kalau kena dengan gayanya, kita boleh terselamat. Faham tak faham? Tuan-tuan, dia panggil jarum-jarum yang sangat halus. Dia sekadar nak merongkai sikit je daripada hati kita ni. Akidah kita kepada rukun iman yang namanya kiamat. Kepercayaan kepada hari kiamat. Faham tuan-tuan? Dan ini semua sudah sedang berlaku ni. Semua sudah berlaku ni. Lepas tu, kita ada orang yang sudah habis Islam dia, tapi dia berasa dia macam orang Islam. Ni perayaan Pongal baru ni kan. Ada pasal apa dia pergi tuang susu baru ni? Apa ni, merapu sungguh lah. Kan? Tak boleh. Itu perayaan agama orang Hindu tak boleh. Bila sebut agama orang tak boleh buat. Apa-apa ritual. Tuan-tuan nak pergi sambut Christmas. Ada saudara kita, kawan pejabat kita dia orang Kristian. Dia pun kata, nanti hari 25 Disember ni main rumah saya nak, saya buat makan-makan sikit. Tak apa, jangan risau, saya order dekat tu Syahul Hamid. Contoh. Order nasi kandak Syahul Hamid pun main. Aduh, subhanallah. Saya teringat Ustaz Firdaus Syahul Hamid. Tahu Ustaz Firdaus Syahul Hamid?
Penang kan. Dia kata kat saya, semua orang duk kata saya anak Ustaz Syah Hamid. Saya bukan anak Syah Hamid. Saya bukan anak Ustaz Syah Hamid. Ni yang papi dekat apa ni flat kampung flat apa ni apa dekat ni? Kampung Melayu. Papi dekat flat Kampung Melayu orang panggil, "Ai, Syahul Hamid turun." Separuh turun. Awak kata punya ramai orang Syahul Hamid. Tuan-tuan, kawan kita kata apa? Dia kata, "Tak apa, aku beli nasi kandang mai. Mai lah rumah aku. Oh, sambut ni apa ni. Boleh tak tuan nak pergi? Boleh tak?" Boleh lah, pi. Yang tak boleh apa? Buat apa yang mereka buat yang tu tak boleh. Apa ritual mereka buat hari tu yang tu tak boleh. Nak pergi makan, pi lah. Asalkan dia halal. Dia faham tak ni? Masalah dia kita nak pergi buat sekali itu yang tak boleh. Apa benda yang mereka nak buat yang tak boleh. Baik, tuan-tuan sekalian, semualah. Lagi apa yang berlaku? Antaranya ialah kita hanya akan mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja. Ini di antara tanda kiamat. Inna asratis sa'ah an yumar rajul fil masjid la yusalli fihi rak'atain wa illam yusallim rajul illa ala man ya'rif. Nabi kata apa tengok ni? Di antara tanda-tanda kiamat ialah apabila seorang itu melalui satu masjid tapi dia tak solat padanya walaupun 2 rakaat. Jadi tak lagi? Orang lalu masjid tuan-tuan pergi singgah kencing aku ajak kau. Dia boleh nak terkencing. Tak apa masjid dekat depan. Masjid dia cari. Dia pergi kencing kat masjid. Boleh tuan-tuan buat toilet cantik-cantik kat masjid tu, tuan-tuan panggil orang, "Siapa nak ni? Kami ada toilet yang bersih." Bagus tuan-tuan, panggil orang pergi masjid. Tapi orang pergi masjid tu, pilah semayang dulu. Dah sampai-sampai dah pergi masjid dah. Pilah ambil wuduk semayang 2 rakaat tahiyatul masjid, adab kita masuk masjid. Lepas tu ulok-ulok lah RM1 2. Buat ingat ayam free kat masjid. Dia lah. Tu nak beli sabun lagi, nak banyak tok siap lagi, nak beli brush lagi apa semua tu dia. Uloklah sikit apa sebagainya. Tapi tanda-tanda akhir zaman ialah bila seorang tu dia lalu dekat masjid, dia tak singgah untuk solat walaupun 2 rakaat. Kemudian dia tak memberi salam kepada orang, dia hanya akan memberi salam kepada orang yang dia kenal saja. Dia jadi lagi? Bukan jadi lagi teruk pada tu. Tahu tak? Lagi kenal lagi hampa tak bagi salam. Dia dah ni. Lagi, "Woi, pergi mana? Tarik woi, tu tarik jom." Dia tarik. Hui je bunyi. Ya tak? Orang lain tak kenal lagi lah tak bagi salam. Tapi tuan-tuan jumpa orang, tuan-tuan bagi salam. Tu ada kita orang Islam. Lagi pergi dekat tu, Maiden tu ban. Maiden tu kan? Tuan nak masuk Maiden, tuan orang mula-mula kali tu jumpa, tuan bagi salam kat dia. "Assalamualaikum." Dia berhenti tak? Dia tengok kita. Tengok kita tabah. Kenal ke? Kita dah tak kenal. Kita boleh buat rajin. Kita dulu tu. Restart kita ada belah. Tapi itulah orang Islam yang tu. Kita tak buat dah. Antara orang yang kita paling tak bagi salam tahu siapa? Keluarga kita. Kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi SAW dekat Allahumma salli ala Muhammad, Abdullah Mas'ud, bukan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita, "Wahai Anas, kamu bagi salam pada ahli keluarga kamu. Maka Allah akan memberkati kamu dan memberkati keluargamu." Ini benda yang kita selalu tinggal. Tuan-tuan, balik rumah, sampai rumah, ataupun sekali kita tunggu suami kita main ambil kerja. Tahu tak? Suami kita main ambil kerja, dia duduk tunggu kat luar. Kita lambat sikit. Biasalah nak bersiap. Ni. Wow, tanya muka lah apa semua, traffic light apa semua ni siap. Lepas main asak, dia baru cuci muka. Keluar, sampai suami kita duduk atas motor, dia tunggu kita. Sampai dah. "Assalamualaikum bang." Rebah orang tua tu. Rebah dia. Siapa tiba-tiba bini aku bagi salam kat aku ni. Tapi itulah adab bagi salam kan dah. Faham ni? Lepas tu start untuk balik rumah. Sampai ke rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai ke rumah. Tengok. Anak dia duduk start motor kat luar nak keluar. Kita kalau jumpa anak kita dekat luar rumah, kita buat apa kat dia? Tu nak pergi mana tu? Boy, pantau orang balik keluar. Saat nak pergi jumpa kawan saat. Jangan balik lambat sangat. Keluar.
Cuba bagi salam kat dia. Assalamualaikum. Abang balik cepat nampak gaya mak ayah kita ni. Abang terbiar nak mati dah. Telefon abang dia kat Kuala Lumpur balik. Dan bagi salam lah. Bagi salam keluarga. Baru Allah memberkati kita, memberkati ahli keluarga. Ini di antara tanda-tanda akhir zaman yang akan berlaku. Dan di antara kepentingan kita menuntut akhir zaman, tuan-tuan, bila berlaku peristiwa besar yang akan berlaku, dia akan ada tanda sebelum dia. Supaya kita buat persiapan. Nak terbit matahari sebelah barat, dia akan ada 2 malam yang panjang. So 2 malam panjang kita tahu, oh ni akan ada berlaku matahari naik sebelah barat. Nah, buat persiapan dulu. Sebab tu Nabi kata, sebab tu riwayat sebut, sebab tu ulama sebut, kalau nanti matahari naik sebelah barat pun akan ada orang yang masih tak tutup aurat. Ada orang yang masih tak semayang. Pasal apa? Pasal Allah bagi tempoh 2 hari, tanda tu dia tak tahu. Dia tak tahu kata tu tanda nak jadi. Dajjal nak muncul, ada tanda dia. Bukan tiba-tiba Dajjal muncul, tak. Tuan-tuan akan berjumpa dengan hari yang panjang pula, siang panjang. Tahu Dajjal dah muncul kat mana-mana. Semua benda yang akan berlaku, yang besar-besar ni, dia ada tanda-tanda dah. Itulah kepentingan kita menuntut ilmu di akhir zaman, insya-Allah.